Sekarang ini kita akan bincangkan penyelesaian kepada soalan A+ PSPM SM025 set yang kedua. Okey, kita lihat dulu section yang pertama iaitu section A ni. Section A ni kita ada 3 soalan. Kita lihat soalan yang pertama. Okey, kalau kita lihat soalan di sini, kita dah beri probability A prime. Maksudnya kalau kita lihat ada maklumat A prime, maka kita boleh ringkaskan maklumat itu adalah PA equals to 0.3. Kemudian kita dah beri maklumat PB 0.4, PB 0.4 dan kita ada maklumat probability A union B equals to 0.6. Okay, probability A union B equals to 0.6. Kemudian soalan yang pertama, determine probability A intercept B. Okay. Jadi kalau untuk nak mencari probability A intercept B ni, kita boleh dapatkan daripada maklumat probability A union B. Di mana kalau kita nak menggunakan A union B, formula asal kita adalah PA tambah PB, kemudian subtract to probability A intercept B. Jadi kalau kita dapatkan A union B ni, kita jangan bincang lagi independent ataupun mutually exclusive. Kita andaikan A and B ni kita tak ada maklumat langsung, independent ataupun mutually exclusive. Jadi kita akan balik kepada formula yang asal. So kita ada maklumat union 0.6, kemudian kita ada maklumat PA 0.3, kemudian PB 0.4 dan kita nak mencari probability A intercept B. So kita proses, maka kita akan dapat A intercept B ni adalah sama dengan 0.1. Okay, 0.1. Okay, dari segi permakahan dia, okay, dari segi permakahan dia, kita gantikan nilai dalam formula K1. Okay, gantikan nilai dalam formula K1 dan jawapan adalah J1. Soalan seterusnya, evaluate probability A given B. Yang ini pun sama juga, kalau kita nak mencari A given B, kita akan gunakan formula yang asal. Jangan ambil kira independent ataupun mutually exclusive. So kita akan gunakan probability A intercept B divided by PB. Okey. Kemudian kita gantikan nilai probability A intercept B yang kita kira sebelum ni adalah nilai dia 0.1, kemudian PB kita adalah 0.4. Maka jawapan kita adalah 1/4 ataupun kita boleh tulis sebagai 0.25. Okey, yang ini pun sama juga, dari segi pemakan dia adalah K1. Ini kaedah ni K1, kemudian jawapan. So 2 markah. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya hence, maknanya gunakan maklumat daripada sebelum ni. State with reason whether A and B are independent events. Okey, sebelum kita jawab soalan ni, kita refer kepada nota dulu. Okey, yang pertama, if A and B are independent event. Okay, independence event. Okay, then yang pertama kita boleh pilih, kita ada 3 ya. Kita boleh pilih salah satu. Kalau kita nak show, kita akan pilih salah satu. Yang pertama, kalau kita nak pilih intersection. Kalau kita nak pilih intersection, tunjukkan probability A intercept B sama dengan probability A multiply by probability B. Tunjukkan dia sama. Ataupun kalau kita nak gunakan union. Kalau kita nak gunakan union, maka kita gunakan PA tambah B. Sepatutnya kita punya formula PA intercept B. Sekarang PA intercept B itu adalah PA darab PB. Okay, ataupun yang ketiga ni kita boleh gunakan conditional probability. Kalau conditional probability, so kita boleh gunakan PA sama dengan PA. Ini kalau independent. Jadi kalau kita nak show ni, kita boleh pilih salah satu daripada 3 ni. Katakan saya pilih yang ketiga. Okay, katakan saya pilih yang ketiga. Kita lihat nilai probability A given B. Ini kita dah kira sebelum ni. Nilai dia adalah 1/4. Okay, 1/4. Kemudian nilai probability A ni adalah 0.3 ataupun 3/10.
Maka daripada sini, since probability A given B not equals to PA, sepatutnya dia kena sama. Okay, PA. Therefore, A and B are not independent event. Independent event. Okay, so dia punya ni adalah not ya. Jadi kalau kita nak lihat punya permarkahan dia, kita kena tunjukkan tak sama. Ni K1. Kemudian jawapan J1. Jawapan J1 ni maksud dia kita nyatakan reason dia. Okey, kemudian maksud dia J1 ni kita kena lihat ada simbol not equal. Kemudian ada perkataan not. So kita akan lihat dua ni mesti ada. Kita akan bagi jawapan dia adalah J1. Soalan yang kedua. Okey, kita diberi a discrete random variable. Okey, discrete random variable X. Kemudian has the probability distribution function. Okey, maksud dia bila kita lihat soalan ni kita kena lihat soalan tu discrete ke ataupun continuous. Okey. Kalau discrete maksud dia nanti kalau kita nak buat pengiraan kita mesti menggunakan summation. Ni kalau discrete. Kalau continuous kita akan gunakan integration. Jadi kalau untuk soalan yang pertama ni kita nak mencari probability X between 3 include 3 but less than 8. Okey. Jadi kalau discrete kita boleh senaraikan nombor dia bermula daripada 3. So kita senaraikan 3. Kalau ni kurang kita akan senaraikan Px sama dengan 3 tambah Px sama dengan 4 dan kita akan terus dengan Px sama dengan 5. Tetapi kita lihat soalan, kadang-kadang nombor 5 tu kadang-kadang ada dalam soalan, kadang-kadang tak ada. Untuk contoh ini tak ada ya. Kita ada 2, 3, 4 kemudian terus ke 6. Jadi tak perlu kita buat 5 tu, terus kita akan ambil 6. Okey. Kemudian kita akan teruskan lagi dengan Px sama dengan 7. Masalahnya Px sama dengan 7 kat sini tak ada. Jadi kita berhenti pada Px sama dengan 6. Jadi kita akan kira gantikan nilai 3. Gunakan function yang pertama. So kita akan dapat 4/16. Kemudian kita gantikan dengan nilai 4. Guna function pertama juga. So kita akan dapat 5/16. Kemudian ganti dengan 6. Gunakan function yang kedua. 6/56. Okey. Kemudian kita jumlahkan. Maka kita akan dapat nilai dia adalah 75/112. 75/112. Okey, dari segi pemarkahan kita lihat ini ada 3 markah. Maksud dia kita senaraikan nilai X yang kita perlukan. Kemudian gunakan function yang sesuai, ganti nilai. Kemudian jawapan dia adalah J1. So di sini ada 3 markah. Okey, kemudian soalan yang kedua, soalan B. Okey, soalan B kita nak mencari determine the value of expectation of X ataupun mean. Maka kita gunakan formula disebabkan ini adalah discrete, maka mesti guna summation. Summation of X multiply by, biasanya kita gunakan P. Tapi untuk soalan ni dia menggunakan F. So kita akan gunakan Fx. Okey. Jadi kita akan bermula daripada nilai yang pertama. Okey. Kita akan ambil nilai yang pertama. Kita ambil nilai 2, darabkan dengan function kita. Gantikan dengan 2. So dapat 3/16. Tambah dengan nilai X kita 3. Kemudian gantikan ke dalam function, kita akan dapat 4/16. 4/16. Teruskan lagi. 4 nilai X, kemudian function kita 5/16. Okey, kemudian yang 5 tak perlu sebab tak ada kat sini. Kita teruskan dengan nilai 6. 6, gantikan dalam function 6/56. Kemudian kita teruskan lagi dengan nilai 8. 8/56. Okey. So kita jumlahkan ni. Kita darab. Maka kita akan dapat nilai dia adalah 233/16. Sorry, 233/56. Untuk jawapan akhir dia.
Okey, dari segi pemarkahan kita, kita lihat ini 8 markah ya. So kita ambil setiap nilai X tu, kita akan darabkan dengan function K1 dan jawapan kita adalah J1. Okey. Kemudian kita nak mencari variance. Okey, kalau kita lihat formula variance, okey. Kalau kita lihat formula variance, variance ni dia sama dengan expectation of X squared subtract to mean expectation of X kuasa 2. Ini kita punya formula variance. Okey. Jadi sekarang ni walaupun soalan tak minta kita nak cari expectation of X squared, tapi kita perlukan juga. So kita akan kira dulu expectation of X squared. Okey. Ini kita boleh gunakan cara yang sama tadi, summation X squared multiply by Fx. Kalau mean tadi kita akan ambil X, sekarang X kuasa 2. Jadi kaedah tadi sama. Kita ambil nombor X tu yang pertama 2, tapi kita kena ambil 2 kuasa 2. Darabkan dengan, gantikan dengan 2. So dapat 3/16. Teruskan lagi nilai yang kedua, 3 kuasa 2. Gantikan 3 kat sini, so darab 4/16. Dan kita teruskan dengan nilai 4. So 5/16. Teruskan dengan nilai 6. Kemudian gantikan, so 6/56. Terus 8 kuasa 2 darabkan dengan 8/56. Okey. So kita kira yang ni. Ni kalau kita kira nilai dia adalah 21. 21. Kemudian barulah kita boleh jawab soalan variance. Okay, variance of X. Okay, kita gantikan. Kita ikut je formula ni. Expectation of X squared. Kita dah kira tadi 21. Tolak dengan mean. Mean kita ambil daripada yang tadi, soalan sebelum ni. So kita ambil nilai 233. 33 per dengan 56. Dan jangan lupa mesti kuasa 2. Okey. 3.668. Okey, nilai dia adalah lebih kurang 3.6885. Ini kalau kita ambil 4 decimal places. 3.6885. Okey. Kemudian kita ada soalan evaluate expectation of 1 minus 2x. Okey. Jadi untuk yang seterusnya kita nak dapatkan expectation of expectation of 1 minus 2x. Okey, kalau expectation of 1 constant, kita akan dapat 1. Expectation of 2x dapat negative 2 expectation of x. Okey. So kita gantikan 1 tolak 2 darab min. Okey, kita lihat tadi min kita adalah 233 per 56. Sama dengan 1 tolak 2 darab 233 per 56. So kita akan dapat negatif 205 perkan dengan 28 per 28. Okey, kemudian soalan yang berikutnya, variance of 1 minus 2x. Okey, kalau variance of constant 0. Kemudian variance of negative 2x, maka kita akan ambil negatif 2 kuasa 2 variance of x. Okey. Jadi kalau expectation, kalau 2 lah. Tapi kalau variance kita kena kuasa 2. So kita akan ambil 4 darab dengan variance of x 3.6885. Okey, maka kita darabkan dengan 4. 3.6885. 3.6885 darabkan dengan 4. Maka kita akan dapat 14 point. Maka kita dapat 14.754.
Okey, itu kita punya variance. 14.754 ataupun 14.76. Okey, ini kita punya jawapan. So dari segi permarkaan kita, okey, yang tadi dah 2 markah. So untuk nak mencari variance ini adalah 1 markah. Kita perlu cari expectation of x. Kemudian variance of x kita gantikan ke dalam nilai dalam formula. Kemudian jawapan. Okey, kita ada 5 markah. Kemudian seterusnya yang ini. Okey, yang ini K1 ya. Ini adalah K1. Kemudian jawapan J1. Ini pun jawapan J1. Okey, jadi jumlah markah kita adalah 8. So ini 2 markah tadi. Kemudian yang ini 5, 6, 7, 8. So 8 markah. Okey, kita lihat soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga. For every class of 40 students, on average 4 are left-handed. Okey. Maknanya kalau kita lihat di sini, ini maklumat yang pertama, 40 student ni adalah N, 40. Kemudian, bila ada N, dia mesti ada P. Bila kita ada N, mesti ada P. P itu adalah, on average, 4 are left-handed. 4 daripada 40 ni adalah left-handed. Ataupun kita boleh ambil 0.1. 0.1. Okey, 0.1. Jadi, bila kita ada dua maklumat ni, maksud dia kita boleh kira dalam bentuk binomial. N kita 40 dan P kita adalah 0.1. P kita adalah 0.1. Okey, kemudian bila kita nak jawab soalan yang pertama. Soalan yang pertama, exactly 5. Maksudnya probability X equals to 5. Okey. Jadi ini kita boleh gunakan table ataupun kita boleh gunakan formula. Okey. Kalau kita nak guna formula, maka kita akan ambil 40 C5 darabkan dengan 0.1 kuasa 5 darabkan dengan 0.9 kuasa 35. Okey. Ini kalau kita gunakan 40 C3. 40 C5 darab dengan 0.1 kuasa 5 darab dengan 0.9 kuasa 35. Maka kita akan dapat nilai dia 0.1647. Okey, 1647. Okey, ini kalau kita ambil 4 bagi 40. Betul? 0.1. Ataupun kalau kita nak guna table, kita boleh gunakan probability X equals to 5. Kita boleh ambil probability X more than or equals to 5. Subtract to probability X more than or equals to 6. Okay. Jadi kalau kita lihat table, kita cari N sama dengan 40. Okey, kita akan lihat N sama dengan 40 untuk nilai P. Nilai P adalah 0.1. 1647. Okey. Okey, yang ini 2 markah. Okey, 2 markah. So, kita gantikan ke dalam formula dan jawapan. Ataupun kalau kita nak guna table, kita gantikan. Kita baca dalam table dua nilai ni, K1
dan jawapan J1. So pilih sama ada nak ambil atas ataupun bawah. Soalan nombor 3. Okay, soalan 3. For every class of 40 student, on average 4 are left-handed. Okey, kalau nak ikutkan kita punya ayat yang pertama ni, dia seolah-olah dia macam binomial sebab kita ada N, kita ada P. P ni kita boleh ambil 4/40. Tapi kita lihat soalan, okey, yang probability ni ini untuk satu kelas. Ini untuk satu kelas. Kalau kita lihat soalan yang pertama ni, dia bincang adalah in any class. Ini maksud dia ambil kira untuk satu kelas. Tapi kalau soalan 2, dia dah ubah in any two class. Two classes. Okey. Jadi bila dia punya range tu berubah, maka kita akan gunakan pengiraan ni bukan binomial. Kita mesti guna Poisson. Okey. Di mana kalau kita bincang Poisson, maka X distribute by Poisson with lambda. So lambda tu kita akan ambil bacaan 4. Okey. So kita terpaksa guna Poisson sebab soalan tu dia berbeza. Yang pertama ikut dia punya range yang asal for one class. Tapi bila soalan yang kedua dah tukar kepada two classes. Okey. Jadi kita akan buat pengiraan kepada Poisson. Okey, jadi kalau yang pertama ni kita nak mencari probability exactly 5. Maka kita boleh gunakan formula Poisson, exponent to the power of -5. Kemudian kita kuasa dengan lambda. Exponent to the power of negative lambda. Lambda to the power of 5. And then divide by 5 factorial. Okay, ini kalau kita guna calculator. Exponent. Exponent ni kita tekan shift lon. Masukkan -4. Kemudian darab 4 kuasa 5. Kemudian kita bagi dengan 5 factorial. 5 factorial. Jadi kita akan dapat jawapan dia adalah 0.1563. Untuk jawapan ni kita boleh pilih sama ada 3 decimal places ataupun 4 decimal places. Okey, ataupun kalau nak guna table pun boleh. Kalau nak guna table, kita boleh ambil probability X equals to 5. Kita baca dalam table bacaan X more than 5. Subtract to probability X more than or equal to 6. Jadi kalau kita gunakan lambda, kalau kita gunakan lambda sama dengan 4. Cari dalam table, lambda sama dengan 4. Maka kita akan dapat jawapan yang sama, 0.1563. Jadi kalau dari segi pemakan kita, 2 markah saja, maka ini adalah, kalau guna formula, ini formula K1 dan jawapan. Kalau guna table, yang ini adalah K1, yang ini adalah J1. So 2 markah. Salah satu. Kemudian kalau kita bincang soalan yang kedua pula. Okey, untuk yang kedua ni, kita lihat soalan ni dia nak any two classes. Jadi kita ambil daripada yang pertama tadi, awal tadi. Untuk one class, kita punya lambda kita adalah 4. Kemudian kalau kita nak bincang two classes, maka lambda kita adalah 2 darab 4. Maka untuk soalan ni, kita gunakan lambda yang baru iaitu 8. Kemudian barulah kita jawab soalan X between 4 and 17. Ini asalnya, kalau between jangan ada sama dengan. Kemudian dalam table, dalam Poisson table, dia mesti baca X more than or equals to R. Dia mesti baca lebih besar dan sama dengan. Maka kita ubah sikit, simbol yang lebih besar ni mesti buat sama dengan. So kita akan ambil selepas 4 mesti 5. Kurang daripada 17. Kemudian kita akan tolak yang ada sama dengan, tolakkan dengan yang sebelah kanan. Maka pengiraan kita adalah probability X more than or equals to 5 subtract to probability X more than or equals to 17. Okay, so kita refer table, cari lambda 8. Kita akan ambil nilai 5 yang pertama, 0.99, 0.9004. Kemudian tolakkan dengan bacaan 17. 0.0037. 0.37. So kalau kita selesaikan ni, maka 0.9004 tolakkan dengan 0.00
0.37. Okey, maka kita akan dapat jawapan dia adalah 0.8967. Okey, 8967. Okey, untuk yang di sini 3 markah 3 markah. Maksud dia kita gunakan lambda yang baru K1. Kemudian kita buat pengiraan gunakan table. Kemudian jawapan. Okey. So untuk soalan ini 3 markah. Kita adalah 10. N kita 10. So ini kemungkinan akan gunakan binomial. Okey, binomial. Kemudian kita lihat soalan, find the probability that at least one class. Maksudnya probability x greater than equals to 1, at least. Okay. Kita nak mencari probability that at least one class has exactly 5. Okay, maksudnya yang ini kita gunakan maklumat probability daripada jawapan A tadi. Daripada jawapan A tadi nilai dia adalah kalau exactly 5, jawapan dia adalah 0.01563. So kita P ni kita ambil daripada maklumat jawapan A tadi. Okey, kemudian barulah kita kira. Okey, yang ini kalau kita nak gunakan table tak boleh sebab dia 0.1563. Dalam table tak ada. Maka kita terpaksa guna formula. Kalau nak guna formula kita terbalikkan dulu. Okey, ingat bila kita gunakan satu tolak maka kita akan tukar dua simbol ni. Lebih besar dan sama dengan kena tukar. Lebih besar lawan dia less than. Equal, not equal. Pastikan kita kena ubah dua. So ini kalau kita senaraikan ni, dia adalah Px sama dengan 0. Okay, so saya akan gunakan formula untuk x equal to 0. Kita punya n kita 10, C 0, kemudian P kita 0.1563 to the power of 0, kemudian multiply by Q. Q ni adalah 1 tolak 0.1563. So kita akan ambil nilai dia 0.8437 kuasa 10. Okey, kuasa 10. So kalau kita kira ni, okey, yang ini tak payah guna kalkulator ni, ini satu, ini pun satu. Kita hanya kira 0.8437 kuasakan dengan 10. Okey, maka kita boleh tulis 1 tolak 0.1828. Okey, maka jawapan dia adalah 1 tolak 0.1828. Okey, maka kita akan dapat nilai dia 0.8172. Okey, 8172. Okey, jadi untuk soalan ni kita ada 3 markah. Okey, 3 markah. Okey, yang pertama kita ganti dalam formula K1. Okey, yang pertama kita ada tak maklumat ni? N10 P sama dengan 0.1563. Ini maklumat P. Kalau tak tulis kat sini kita akan lihat dalam formula ni. Kemudian kita gantikan ke dalam formula dan jawapan. Okey. Maka kita akan dapat 3 markah. Okey, 3 markah. Okey, kemudian kita lihat soalan yang pertama, section B. Okey, pi per 4. H kita adalah pi per 4. Okey, kemudian kita buatlah table. Okey. Kemudian kita gunakan calculator. Sepatutnya kalau kita nak mudah ni, kita guna calculator tapi kita guna alpha. Masukkan alpha x cos alpha x. Okey, kemudian kita akan gunakan calculator. Okey, so kita masukkan nilai negatif pi. Tetapi kita kena ingat, bila nak guna calculator, pastikan kita kena tekan mode guna radian. Sebab kita guna pi itu kita nak masukkan ke dalam trigonometri. Bila jumpa pi, masukkan ke dalam trigonometri, kita mesti tukarkan setting calculator kita kepada radian. Kalau tak nanti jawapan dia salah. Kecuali kalau kita ada nilai pi dan kita cuma ada x je. Dia tak ada trigonometri, maka kita boleh kekalkan setting degree. Okay, untuk soalan ni kena tukar kepada mode radian. So kita ganti nilai
Untuk first column ni, kita gantikan dengan negatif pi. Awal dan akhir. So kita akan dapat 3.141459. Okey. Kalau kita lihat soalan kita ni, dia nak give your answer correct to 4 decimal places. Maka masa kita buat pengiraan tu lebihkan 1. Kita ambil 5 decimal places. Okey. Kita ambil awal dan akhir, gantikan, so dapat nilai 0. Kemudian jumlahkan, kita akan dapat 3.141459. Okey, kemudian untuk kolom yang kedua ni, kita ambil nilai X1 sampai X3, gantikan. So kita akan dapat 1.66608. Kemudian yang ini adalah 0. Kemudian X3 kita adalah negatif. Ada negatif ke? Okey, kita ada negatif 0.55536. Okey. Jadi kalau kita gunakan alpha X, kita gunakan alpha. Okey, kita tekan dulu. Kita pastikan mesti guna radian, radian 4. So kita ambillah alpha X cos alpha X. Kita ganti nilai negatif pi per 4. Negatif pi per 4. So dapat negatif 0.5536. Okey. Kemudian kita jumlahkan, kita akan dapat jumlah dia adalah 1.11072. Okey, kemudian kita gunalah formula. Jadi kita salin soalan, start from negative pi to 0, x cos x dx. Okey, equals to, kalau kita ikutkan formula, h over 2. Maksudnya kita akan ambil pi over 4 divided by 2. Formula dia, h over 2. Kemudian multiply by, kita ambil bacaan yang pertama ni, terus 3.14159. Kemudian tolak dengan bacaan yang kedua ni, tapi kena ada 2. 2 darab 1.11072. Okey. So kita jumlahkan, maka kita akan dapat jawapan dia adalah 2.1061. 2.1061. Okey, kemudian give a suggestion on how to improve the estimation. Okey. Maknanya kalau kita nak dapatkan nilai itu hampir kepada nilai sebenar, maka kita perlu decrease. Okey. Maknanya kalau kita nak dapatkan jawapan yang tepat, maka kita perlukan n yang kita kena tambahkan nilai n tu. N tu yang ni lah. Number of sub-interval. So kita boleh gunakan by increase the number of, by increase the number of sub-interval. Okey. Maksudnya kita kena tambahkan nilai n. Lagi banyak n, lagi tepat kita punya jawapan. Sekarang untuk di sini n kita adalah sampai 4. Kan? Kita ada n kita 4. N kita 4. So kita boleh gunakan by increase the number of sub-interval. Ataupun kita boleh decrease the width. Okay. Ataupun kita boleh decrease the width of sub-interval.
subinterval. Okay, so kita ada dua keadaan lah. Yang paling biasa kita gunakan adalah kita increase the number of subinterval. Ini paling biasa lah. Ataupun kita decrease the width of subinterval. Itu merujuk kepada H. Okay, merujuk kepada H. Okay, sama ada kita tinggikan N ataupun rendahkan H. Okay, kalau dari segi permarkahan, okay, ini 5 markah. So, 5 markah. Maka yang pertama, kita isi dulu maklumat senarai X ni. Kita kena senaraikan X bermula daripada identify sampailah 0. Kemudian kita ganti nilai. Kita ganti nilai awal dan akhir ni K1. Okay, kita cari nilai ni, semua ni. Kemudian kita gantikan ke dalam formula. Dan kita akan dapat jawapan. Kemudian yang terakhir ni adalah kita punya suggestion. 1 markah. Ini 1 markah. B ni maksudnya tanpa jalan kerja. Kita cuma nyatakan jawapan dia. Okey, jumlah markah adalah 5. Okey, kita lihat soalan yang kedua pula. Okey, soalan yang kedua. Given a circle. Okey, saya sign dulu. X squared plus Y squared plus KX plus 6Y plus 8 equals to 0. Dan kita ada syarat tambahan. K is a positive constant. Syarat tambahan ni biasanya mungkin dalam pengiraan tu kita akan ada 2 jawapan. Kalau ada 2 jawapan, kita pilih yang positif. Jadi hati-hati dengan syarat tambahan. Kemungkinan besar kita akan gunakan syarat tambahan ni. Okey, soalan yang pertama, determine the value of K. So kita nak mencari K ni. Okey, kita nak mencari K dan soalan yang kedua adalah center. If the radius is square root of 13 over 2. Okey, kita boleh gunakan maklumat ni. Okey, dalam ini dia panggil general form. Okey. Dalam general form, ni kita lihat balik. Dalam general form, kalau kita nak dapatkan radius, kita mesti gunakan square root of G squared plus F squared subtract 2C. Itu dia punya formula dia. Kalau dapatkan radius. Kalau dapatkan center kita mesti ambil negative G, negative F. Itu center dia. Yang ini kita buat berdasarkan perbandingan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah 2GX tambah 2FY tambah C sama dengan 0. Okay. Jadi soalan yang pertama kita nak mencari radius, kita boleh gunakan formula yang pertama ni. So R sama dengan square root of G. Okay. Sekarang ni kita punya G kita adalah 2G sama dengan K. 2G sama K. So katakan saya buat kat sini. 2G sama dengan K. Maka G itu adalah K per 2. K per 2. So gantikanlah. K per 2. K per 2 kuasa 2. Tambahkan dengan, kita ambil F lah. Okey, F ni saya boleh ambil ni. 2F sama dengan 6. 2F sama dengan 6, maka F tu adalah 3. Maka kita ganti sini 3 kuasa 2. Tolak dengan C. C adalah 8. Okey, kemudian kita samakan dengan maklumat soalan. Radius tu diberi 13 square root of 13 over 2. Jadi kalau kita nak selesaikan, kita kuasa 2 kiri kanan. Okey. Kita kuasa 2 kiri kanan, maka sebelah kiri terus kita akan dapat K per 4 tambah 9 tolak 8, 1. Sama dengan 13 per 4. So daripada sini kita terus kira K kita akan dapat nilai sama dengan 3. K sama dengan 3. Okey, yang di sini tadi K kuasa 2 K kuasa 2 per 4. Tambah dengan 9 tolak 1, 9 tolak 8, 1. Okey. Kemudian kita proses, disebabkan K ni ada kuasa 2, nanti kita akan dapat K tu jawapan dia adalah K kuasa 2 sama dengan 9.
Okay. Tapi disebabkan K ni adalah greater than 0, sebab ni positive constant, maka jawapan kita adalah 3. Okay. Sebab K kuasa 2 sama dengan 9 ni ada dua jawapan. Kita mesti buat plus minus. Okay, plus minus. Tapi jawapan akhir pilih satu je. Okey, kemudian center, kalau kita nak jawab soalan center, kita boleh rujuk kepada yang ni, negative G. Okey, tadi G kita adalah, ni kita kena letak negatif. G kita adalah K per 2. K sekarang 3. So letak sini 3 per 2. Kemudian kita punya satu lagi Y, negatif F. F kita 3, so kita baca negatif 3. Maka inilah jawapan untuk center. Okey, yang ini 5 markah. Okey, jadi pemarkahan dia adalah kita gunakan formula K1 1. Kemudian kita kuasa 2 kiri kanan sehingga kita dapat yang ni. Kemudian kita proses ini K1 dan pilih satu jawapan. Okey. Kemudian radius satu jawapan. Dan jumlah dia adalah 5 markah. Okey, kita lihat soalan yang kedua pula. Okey, soalan yang kedua, find the shortest distance from the center of the circle. Okey, maknanya center of the circle to the straight line. Okey. Jadi, kalau kita nak buat lakaran. Okey, jadi sekarang ni kita nak mencari shorter distance from the center. Okey, ini center tadi ke line. Ini maksud dia mesti 90 darjah ni. Dia mesti 90 darjah. Okey. Dan kita punya line kita adalah Y tambah 3X tolak 2 sama dengan 0. Okey. Ya, ini adalah center. Center kita adalah mana tadi center kita? Kita boleh ambil daripada yang tadi, negatif 3 per 2 dengan negatif 3. Nanti 3 per 2 dengan negatif 3. Okey, jadi kalau kita nak buat pengiraan, terus kita boleh gunakan formula D ni. Dengan cara kita ambil absolute value, kemudian equation kita yang ni, gantikan nilai Y dan X ni, bergantung kepada titik ni. So nilai Y kita negatif 3, ganti je. Negatif 3 tambah dengan 3 darab Y, 3 darab X. X kita negatif 3 per 2. Kemudian tolakkan dengan 2. Kemudian kita akan bahagikan dengan square root of coefficient of X dan Y. Coefficient of Y 1. So letak 1 kuasa 2. Coefficient of X 3. So letak 3 kuasa 2. Okay. Ini kalau kita kira ni, maka kita akan dapat jawapan dia adalah 19 punca 10 per 20. Okey. Kalau kita nak jawab dalam bentuk decimal number pun boleh. Okey. 19. Ya. Okey, kita ambil 19 10 per 20. Kalau dalam bentuk decimal number, ini adalah 3.0042 lebih kurang. Okey. So kalau kat sini jawapan dia adalah 3.0042 ataupun 19 punca 10 per 20. Ya, ini 2 markah. So ini adalah K1 dan jawapan J1. So 2 markah. Okey, kemudian kita nak uji, does the point negative 3, 1 lie inside ataupun outside the circle. Okey, tadi kita punya radius kita adalah punca 13 per 2. Ini kalau kita lihat tadi nilai dia, punca 13 per 2 adalah 1.8028. Okey. Sekarang ni kita nak tentukan adakah titik ni negatif 31 ni berada di dalam ataupun di luar daripada circle
Okey. Okey, jadi sekarang ni kita kira dulu. Sekarang dia soalan ni, kalau kita nak lihat, kita kena lihat dulu center. Kita punya center tadi adalah negatif 3/2 dan negatif 3. Dan point kita adalah negatif 31. Okey, kita kira distance untuk yang ni pula. Distance sama dengan kita boleh gunakan square root of, gunakan formula jarak di antara dua titik. Katakan saya ambil negatif 3/2. Tolakkan dengan 3, jadi tambah kuasa 2. Tambah pula dengan y pula, negatif 3 tolak 1 kuasa 2. Okey. Ini kalau kita kira ni, kita lihat berapa nilai D dia. Okey, nilai D dia adalah negatif 3/2 tambah 3. Kemudian kita kuasa 2. Okey, tambahkan dengan ni 3 tolak 1 4. So 16. Kemudian kita punca. Okey, maka kita akan dapat nilai dia adalah nilai dia 4.27. Nilai dia 4.27. 272 lah lebih kurang. Okey, jadi kita lihat nilai D ni lebih daripada R. D ni adalah jarak antara center dengan point. Okey, maka therefore negative 3 1 lie outside the circle. Sebab radius kita adalah 1.8, sedangkan D kita adalah 4.27. Okey. Ini dua markah. Okey, jadi kita kira D, kemudian jawapan. Jawapan ni nyatakan dia punya alasan dia. D greater than R, kemudian kesimpulan dia. Okey, kemudian soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga, kita nak dapatkan find the equation of standard form of an ellipse. Pass through the point negative 6, negative 1, 6 and having foci at negative 5, 2 and 3, 2. Okey, jadi untuk soalan ni kita dapatkan equation in standard form an ellipse. Okey, jadi yang pertama kita lakarkan dulu berdasarkan foci ni. Okey. Jadi kalau kita lukis, kita boleh gambarkan macam ni lah. Saya boleh gambarkan macam ni. Point yang pertama, ini katakan ini adalah 0. Okey, point yang pertama adalah negatif 5. Negatif 52. Kemudian yang ini adalah 32. Okey, ini adalah foci yang kedua, ini foci yang pertama. Okey, jadi daripada maklumat foci ni kita boleh dapatkan dia punya C. Sebab foci ni dia mesti menggunakan C. Jadi daripada situ nanti kita akan dapat C. C ni kita boleh refer pada gambar rajah. Negatif 5 sampai ke 3 dia menggunakan 8 unit. Kemudian 8 unit bahagi 2. Kalau kita bahagi 2, maka panjang dia 4. So 4 lah ni. 4. Okey, itu maklumat yang pertama. Kemudian kita perlukan center. So daripada sini kita boleh dapatkan center. Center tu kita boleh gunakan, center ni kita boleh gunakan midpoint antara dua fokus ni. Maksudnya
kita boleh ambil negatif 5 tambah 3 bagi 2. Kemudian 2 tambah 2 bagi 2. Maka kita akan dapat center adalah negatif 1 dan 2. Itu center. Maka daripada maklumat ni, dua maklumat ni, maka kita boleh tulis, kita boleh tulis X tolak tambah 1 kuasa 2 per tambah dengan Y tolak 2 kuasa 2. Sebelah kanan mesti 1. Okey, tapi disebabkan kita punya elips kita ni dalam bentuk horizontal. Lebih kurang lah macam ni. So, dalam bentuk horizontal. Sebab X yang berubah. Ini bentuk horizontal. Okay. Jadi, kalau bentuk horizontal, maksud dia ini parallel dengan X axis. Maka memang salah A itu berada di bawah X. Yang B ini berada di bawah Y. Okey, itu yang pertama. Jadi, kita gunakan maklumat yang seterusnya. Kalau saya ambil maklumat negatif 1, 6 at point negatif 1, 6. Kita gantikan. So, yang ini akan dapat 0. Terus kita akan gantikan 6 tolak 2, 4. So, 16 per B kuasa 2 sama dengan 1. Maka daripada sini, kita akan dapat B itu adalah 4. Okay. Asalnya kita ada plus minus 4. So, B adalah 4. Okey, kemudian kalau kita nak dapatkan A, kita boleh gunakan formula C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Kita boleh gunakan maklumat ni. Maka kita gantikan. So, ini 16 sebab 4 kuasa 2. A ni tak tahu. Tetapi B ni adalah 16. Okey, so kita akan dapat A itu sama dengan 32. A itu adalah 32. Ini kita akan dapat A kuasa 2 sama dengan 32. Okey, jadi kita tulis semula sebab soalan nak find B equation in standard form. Maka kita rujuk daripada sini tadi. Kita tulis semula. So, X tambah 1 kuasa 2. A kita dah dapat 32. Kemudian Y tolak 2 kuasa 2. B adalah 4 kuasa 2, 16. Maka inilah kita punya equation. Okey, kemudian dari segi markah dia, ini 8 markah. Jadi yang pertama kita dapatkan C. Ini B1. Yang pertama dapatkan C. Kemudian kita dapatkan center. Kita dapatkan dulu bentuk general form dulu. Okey, kemudian gantikan nilai. Gantikan nilai K1 sampailah kita dapat B. K1. So 1 2 3 4 5. 5. Kemudian kita teruskan lagi, gantikan untuk mencari A, K1. Okay. Kemudian gantikan ke dalam formula J1. So, markah kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini tadi K1. Okay. Maka markah dia 8. Maksudnya nak mencari C satu markah, cari center satu markah, kemudian dapatkan dulu general form dia satu markah, kemudian gantikan point satu markah sehingga kita dapat nilai B. Kemudian gantikan, gunakan formula C, dapatkan A. So, 2 markah kat sini. So, jawapan dia adalah J1. So, 8 markah. Okey, kita lihat contoh yang keempat. Okey, contoh yang keempat. Okey, kita nak prove that magnitude of P cross Q. Okey, sebelum kita jawab ni, kita kena lihat formula dulu. Kalau kita ada P cross Q, kalau melibatkan angle, kita mesti gunakan formula magnitude of Q, P, multiply by magnitude of Q, kita mesti guna sin. Ini kalau guna cross. Tapi kalau kita guna dot product,
maka kita akan gunakan hampir sama tetapi guna cos. Ini maklumat awal dia lah. Jadi kalau kita nak proof, kita boleh pilih bermula daripada left hand side. Okay, P cross Q squared. Maksudnya P cross Q kita gunakan formula ni. Ni P, kemudian Q, kita gunakan sin theta. Ini semua kuasa 2. Kuasa 2. Maka saya boleh tulis magnitude of P squared, magnitude of Q squared dan sin squared. Kemudian kita tengok pula untuk right hand side. Okey, right hand side ni magnitude of P squared multiply by Q squared subtract to P dot Q. Okey, yang ini, yang pertama ni kita biarkan. Kita salin je ni. Kemudian tolakkan dengan P dot Q ni kita tukar. P dot Q ni kita tukar dengan yang ni. Magnitude of P, magnitude of Q, kita gunakan cos theta. Tapi kita ada kuasa 2. Okey. Maka kita boleh tulis magnitude of P squared, magnitude of Q squared. Kita boleh factorize. Dapatlah 1 tolak cos kuasa 2. Okey. Yang ini sebenarnya dia sama dengan sin squared. Sama. Jadi kita dapat tunjukkan kiri itu sama dengan kanan. Sama. Maka therefore P cross Q squared equals to magnitude of P, magnitude of Q, kemudian subtract to P dot Q. Kuasa 2. So ini kita boleh tulis proved. Okey, so dari segi permakahan dia, kita lihat left hand side tu berapa. Kemudian kita lihat pula right hand side K1. Saya factorize sampai kita dapat yang ni. J1, K1. Okey, kemudian therefore baru kita buktikan jawapan dia. So 4 markah. Okey. Okey, soalan B pula. Okey, given a triangle ABC with AB, kita ada maklumat yang pertama. AB sama dengan 4P. Kemudian kita ada AC sama dengan 3Q. Sekarang ini kita use the result in part A. Show that the area of the triangle. Maknanya kalau area ni kita boleh gunakan formula ni. Area of triangle sama dengan, sebab dia triangle mesti 1/2. Dan kita ada 2 maklumat ni, maka gunakan AB cross AC. AB cross AC. Jadi kita lihat kalau kita nak mencari area, kita kena tetapkan bermula daripada point yang pertama A. Okey. Okey. Ini katakan sini point A, yang ini adalah B. Kemudian kita ada satu lagi. Ini adalah C. Okey. Jadi kalau kita nak cross, pastikan mesti bermula dengan point yang sama. Kalau kita ada A, AB cross AC. Kalau kita nak tetapkan B, so BA cross BC. Dia punya faktoran dia punya tu. Kita akan pastikan bersambung jika kalau kita nak buat penambahan. AB plus BC. Kalau penambahan, yang ini kena sama. Tapi kalau cross, dia mesti bermula dengan point yang sama. Di sini contoh dia A. Okey, kemudian yang ini kita selesaikan lagi. Sini 1/2. Kita gantikan AB tu 4P. Kemudian AC tu adalah 3Q. Dan dari segi peraturan 1/2, 4 ni kita boleh keluarkan, 3 ni pun boleh keluarkan.
So yang tinggal adalah P cross Q. So yang ini kita akan dapat 6. Punca daripada P cross Q, kita refer kepada soalan yang sebelum ini. Okay, kita dah buktikan. Maka kita akan ambil magnitude of P squared, magnitude of Q squared tolak dengan P dot Q. Semua kuasa 2. Kemudian kita akan buat square root. Okay, hence. Maksudnya mesti gunakan maklumat ni. Hence. Deduce the area of the triangle. If P sama dengan 3I tolak J tambah 2K. Maksud dia, kita gunakan ni, kita perlu dapatkan magnitude of P. Dan kita perlu dapatkan P dot Q. Okay, jadi kita lihat dulu markah dulu. Okay, so kita akan gunakan area. So kita akan ambil ni K1. Kemudian kita permudahkan sehingga dapat yang ni. Ni K1. Ni pun K1 lah ni. So kita dapat kan K1. Ini jawapan ni. Jawapan. K1. Sebab soalan suruh show K1, J1. Okey, jadi berdasarkan P yang ada ni, kita kira dulu magnitude of P. Dengan cara kita ambil nombor-nombor ni, kita kuasa 2. So 3 kuasa 2, 9. Tambah 1, tambah 4. Maka dapatlah P ini sama dengan square root of 14. Kemudian kita kira pula untuk Q. Q square root of, kita ambil nombor-nombor ni kuasa 2. 4 tambah 4 tambah 1. Maka yang ini sama dengan 3. Okey, kemudian kita perlukan P dot Q. Okey, kita kira P dot Q. Yang P ni kalau boleh kita gunakan kolommatic lagi mudah. Dotkan dengan 2, 2, negatif 1. So kalau kita selesaikan ni, 6 tolak 2, 4. 4 tolak 2, 2. Okey. Jadi P dot Q ni sama dengan 2. P dot Q sama dengan 2. Kemudian barulah kita cari area. Area ni kita guna formula 6 dan square root of P, magnitude of P squared. Maksud dia dapatlah 14. Darabkan dengan magnitude of Q, 9. Tolak dengan P dot Q, 2 kuasa 2. Okey. Ni kamu selesaikan ni. Dapatlah jawapan dia 6 per square root of 122. Okey. Dari segi permarkahan, kita dapatkan dulu magnitude of P and Q. Kemudian dapatkan dot. Okey. Kemudian kita gantikan, dapatlah jawapan J1. Okey. Cari magnitude, cari P dot Q. Gantikan, dapatlah jawapan. So jumlah 5 markah. Okey, untuk yang C pula. If A, point A, 10, negatif 2. Find the Cartesian equation of the plane containing the triangle ABC. Ini kalau kita nak buat lakaran. Katakan ini point A lah. Point A. Okey, triangle katakan sini B lah. Yang ni adalah C. Kita ada triangle ni. Okey, jadi kalau kita nak buat equation of the plane, kita mesti gunakan formula R dot N equals to A dot N. Okey. Jadi yang pertama, kita mesti dapatkan normal dia. Normal ni kita boleh cross. Okey, jadi normal kita boleh ambil daripada AB cross AC. Yang ni, kita boleh ambil yang ni. AB, bukan magnitude. Tak perlu magnitude. Vektor je.
Okey, kemudian tadi kita dah cari dah AB. AB tu adalah, ni kita lihat balik, AB ni dia sama dengan AB tadi 4P. Daripada soalan sebelum ni, 4P. Tapi 4P ni, P tu adalah yang dalam soalan tu. Ini semua refer kepada maklumat soalan. P adalah 3I, 3I, kemudian tolak J tambah 2K. Okay, so kita akan dapat 12I tolak 4J tambah 8K. Itu untuk AB. Okay, itu untuk AB. Sama juga untuk AC. Okay, AC ni adalah 3Q. So kita gantikan juga 3Q. Maka kita ambil vektor Q tu, kita darabkan dengan 3. Yang Q tadi adalah 2I tambah 2J, kemudian tolakkan dengan K. Maka kita akan dapat 6I tambah 6J tolak 3K. So daripada maklumat ni, barulah kita kira N tu. Barulah kita kira normal. Okay, dengan cara I, J, K. I, J, K. Okay, I, J, K. So kita akan ambil AB. AB adalah 12, negatif 4, 8, kemudian 6, 6, negatif 3. So kita ingatlah balik bagaimana cara kita nak cari. Okay, saya tunjuk sikit yang ni. Okay, so kita akan ambil negatif 4, 8, 6, negatif 3. Ini adalah untuk I. Kemudian yang kedua kena tolak. Eliminate first row and second column. 12, 8, 6, negatif 3. Okay. Ini adalah J. Kemudian tambahkan dengan K. K 12, negatif 4, 6, 6. Okay, ini adalah K. So kita selesaikan ni. Nanti kita akan dapat normal tu adalah negatif 36. Betul tak? Ini 12 tolak 48, negatif 36. Kemudian tambah 84 J tambah 96K. Okey, betul. Kemudian barulah kita gantikan ke dalam formula. So kalau kita gantikan ke dalam formula, kita akan ambil R dot N. Okey, so kita akan ambil R dot N kita adalah negatif 36I tambah 84J tambah 96K. Itu yang sebelah kiri. Sebelah kanan pula kita akan ambil point A. Point A ni kita ambil daripada sini, maklumat ni. So saya akan ambil 10, negatif 2. Kita dotkan dengan normal. Dotkan dengan normal. Normal kita negatif 36, 84, 96. Okey, so kita selesaikan. Tapi soalan nak dalam bentuk Cartesian. Cartesian ni maksudnya X, Y, Z. So kita akan dapat negatif 36. So ini kalau kita kira, negatif 36X tambah 84Y tambah 96K. Samakan dengan, ini kalau kita kira negatif 36, negatif 36. 36 tolak dengan 2 darab 96. So kita akan dapat negatif 228. Negatif 228. Maka kalau kita permudahkan, kita bagi semua dengan 12. So dapat negatif 3X tambah dengan 84 bagi 12. 7 tambah dengan 96 bagi 12. 8.
Kemudian 228. 228 bagi 12. So, negatif 19. Jadi jawapan kita sama ada yang macam ni. Negatif 3x tambah 7y tambah 8k. Bukan 8k. Ini sepatutnya 8z. Ini 8z. 8z sama dengan negatif 19. Okay. Jadi jawapannya sama ada negatif 3x tambah 7y tambah 8z sama dengan negatif 19. Ataupun kita boleh jadikan dia positif. 3x tolak 7y tolak 8z sama dengan 19. So, boleh pilih mana-mana jawapan. Okey, kita lihat soalan nombor 5. Let the probability density function of a continuous random variable x be defined by yang ni fx equals to x squared over 18 for x between negative 3 and 3. Okey, soalan dia adalah kita nak mencari find the cumulative distribution function of x. Maksudnya kita nak mencari f besar. So, kita akan mencari f besar, kumulatif. Jadi, kalau kita nak mencari kumulatif, step yang pertama, kita lihat kita punya sempadan kita. Kita lihat kita ada dua sempadan. Bila kita ada dua sempadan, maka yang kita akan pertimbangkan adalah tiga kawasan. Okey. Jadi kita akan pertimbangkan kawasan yang pertama adalah x less than negative 3. Jadi untuk yang pertama ni, for x less than negative 3, kita punya kumulatif adalah 0. Okay, sebab negative 3, kalau kita ambil less than, kita akan ambil yang di bawah. Okay, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, x between negative 3. Negative 3 and 3. Okey. Jadi untuk yang pertama ni, dari segi penulisan simbol equal ni, kita boleh pilih sama ada kita nak letak equal di atas ataupun di bawah. Okey. Kalau kita nak samakan range ni sama dengan soalan, maka equal kita akan letak di atas. Okey. Ataupun kalau kita nak buat penulisan equal tu di bawah pun boleh. Tapi yang pertama jangan ada sama dengan. Dia kena ada salah satu. So kalau kita pertimbangkan ni, disebabkan ini adalah continuous, maka kita akan gunakan integration. So kita akan integrate bermula daripada negatif 3. Sepatutnya kita akan buat sampai 3. Tetapi disebabkan 3 ni adalah yang terakhir, maka kita akan gantikan dengan x. Okay? Dan function yang kita pilih adalah x squared over 18 respect to x. So kita akan integrate, akan dapat x kuasa 3 per dengan 18 darab 3. Okay, 18 darab 3 kita akan dapat 54. So kita akan letak sini 54 and then substitute with negative 3 and x. Jadi yang pertama kita akan gantikan dengan x, maka kita akan dapat x kuasa 3 per 54. Tolak dengan, gantikan dengan negatif 3. Negatif 3 kuasa 3 divided by 54. Okey, ini kalau kita permudahkan ni, kita akan dapat x kuasa 3 per 54. Kemudian tolakkan dengan negatif 27. Tolak-tolak kita akan ambil tambah. Okey. Sebab nilai ni adalah negatif 27. Kemudian darabkan dengan negatif dapat positif. So 27 perkan dengan 54. 7 perkan dengan 54. So kita akan dapat 1/2. Okay? 1/2. Okey, kemudian untuk kawasan yang ketiga pula, kita akan pilih x more than or equals to 3. Okey, sebab yang kedua tadi kita tak letak sama dengan untuk sempadan 3. Jadi yang kedua ni kena letak sama dengan. Kalau kita letak sini sama dengan, yang ketiga ni jangan letak sama dengan. So kita boleh pilih salah satu. Okey, kemudian kalau nak ikutkan kita akan integrate. Tapi jangan lupakan kita punya kawasan yang pertama. Kawasan pertama kita sepatutnya kita akan tulis negatif 3 sampai 3 dan function kita adalah x kuasa 3 per 54. Okey, kemudian kita teruskan lagi dengan 3, sepatutnya kita akan integrate 3 sampai infinity. Infinity tu yang terakhir, maka gantikan dengan x. Tapi function dia selepas 3 adalah 0. Okay. Okay, kemudian yang ini nanti kita akan integrate daripada nanti 3 sampai 3.
So kita akan lihat berapa jawapan dia. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya yang ini sebenarnya kita tak payah integrate, kita boleh ambil function yang ni. Kita ambil function yang ni tapi kita gantikan dengan nilai 3. Okay. Kita boleh ambil function ni tapi gantikan dengan nilai 3. Okay. So sama ada nak integrate terus daripada sini ataupun kita boleh ambil yang sebelum ni. Okay. Kalau kita ambil yang sebelum ni, katakan saya gunakan kaedah, saya ambil yang sebelum ni. So saya gantikan dengan nilai yang paling tinggi untuk kawasan yang kedua adalah 3. Maka ambil function sebelum ni kita gantikan dengan nilai 3. So kita akan ambil X kuasa 3 per 54. Ataupun saya buat terus. Okay, saya buat terus. Saya akan gantikan 3 kuasa 3 per 54 tambah 1 per 2. Okay. Jadi ingat ni, sama ada nak integrate daripada sini ataupun saya ambil daripada sebelum ni. Sebab sebenarnya ini kita dah integrate ni. So kita boleh ambil yang ni tapi gantikan dengan paling tinggi nilai di 3. So gantilah 3 kuasa 3. Kemudian kita tambahkan dengan ni, kalau integrate dapat 0. So kalau kita integrate ni mesti dapat setengah tambah setengah, jawapan dia 1. Biasanya yang last ni mesti sama dengan 1. Pastikan yang ni, ini kalau kita tulis yang ni maka dapatlah 1 markah. Yang kita buat tadi, yang sebelum tadi adalah K1 J1. Okay. Bukan K1 J1, K1 K1. Okay. Step yang kita buat tadi K1 K1, lepas tu akhir sekali mesti tulis macam ni, baru kita dapat J1. Okay, jumlah markah adalah 3. Okey, kita lihat soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua, hence ni maksud dia kita akan gunakan, kita dah kira sebelum ni adalah kumulatif. So gunakan daripada sini. Jadi kalau kita nak dapatkan yang pertama, probability X between -1 and equals to 2, less than or equals to 2. Okay, untuk ini adalah soalan continuous. Bila continuous, kita boleh abaikan simbol sama dengan. Sebab sama ada sama dengan ataupun tak ada, jawapan dia sama. Jadi terus kita akan ambil kanan tolak kiri. So kita ambil je F2 tolak dengan F-1. Okay. So kalau kita refer kat sini, F2 berada pada function yang kedua. So kita gantilah 2 kuasa 3 per 54 tambah dengan setengah, kemudian tolakkan dengan gantian -1. Sama juga gunakan function yang kedua. So kita akan dapat -1 kuasa 3 per 54 tambah 1 per 2. Ini kalau kita jumlahkan, kita akan dapat 1 per 6. Okay. Jadi kalau kita lihat, katakan soalan ni saya ubah. Katakan soalan ni saya ubah, dua-dua ada sama dengan. Okay. Dua-dua sama dengan. Ataupun saya ubah lagi, katakan X sebelah kiri tak ada sama dengan, tapi sebelah kiri ni, sebelah kanan tak ada sama dengan, sebelah kiri ada sama dengan. Maka jawapan dia kekal sama, F2 tolak F-1. Okay. Sebab ini kalau soalan continuous. Okay. Dia tak ambil kira sama dengan ada ke tak ada, jawapan dia sama. Okay. So dari segi permarkahan, ini gantikan nilai K1 dan jawapan J1. Okey, kemudian kita lihat soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua, kita nak mencari median. Okey, untuk nak mencari median yang kedua, kita boleh gunakan FM, di mana M tu adalah median, sama dengan 0.5. Okey. Jadi kita boleh rujuk kepada kumulatif ni. Ambil function ni, kita gantikan X tu dengan M. So M kuasa 3 per 54 tambah 1 per 2 samakan dengan 1 per 2. Okay. So kalau kita selesaikan ni, M kuasa 3 selesaikan ni, dia akan samakan dengan 0, maka M tu adalah sama dengan 0. Okay. Ini kalau kita kira ni, samakan dengan setengah, gantikan X tu dengan M, kemudian selesaikan 2 markah. Okay, kalau kita lihat soalan nombor 6. Okay, a game is conducted by tossing a bias coin 3 times. Okay, maksud dia
kita lambung shilling tapi yang bias, yang berat sebelah. Okey. Jadi kalau kita dan bagi tahu the coin has probability 1/3 of obtain head. Maknanya kalau kita lambung shilling, kita akan dapat dua kemungkinan. Sama ada kita akan dapat head ataupun kita akan dapat tail. Okay. Kemudian kita lambung 3 kali, maka kita pecahlah. Yang ini head ataupun tail. Kemudian ini pun sama, head ataupun tail. Kemudian kita akan pecah untuk yang terakhir, head ataupun tail. Yang ini pun sama. Okey, yang ini pun sama, head ataupun tail. Kemudian kita akan ambil head ataupun tail. Okey. Kemudian tadi probability 1/3 ni untuk obtaining head. Maksudnya ini adalah 1/3 dan jumlah probability ni mesti 1 ni. So ini mesti 2/3. Sampailah yang terakhir. Soalan dia construct a tree diagram. Okey. So kita akan buat tree diagram ni lah. So ini 1/3 lengkap lah. 2/3, ini 1/3, ini 2/3, 1/3, 2/3 dan seterusnya. Okey, 1/3, 2/3, 2/3 dan 1/3, 2/3. Okey, kemudian show that the probability of getting one head. Okey, maknanya setiap ni kita lihat mana yang kita dapat one head. Jadi kalau kita refer kat sini, yang dapat one head adalah okey, yang ni satu. Kemudian ranting yang ini pun sama, one head. Okey, ini pun boleh yang ni. Kemudian TTH yang ni pun boleh. So kita ada tiga tempat. So untuk probability one head, X equals to 1 head. Ataupun kalau saya nak tulis sini one head. Okey. So sama dengan kita lihat ranting yang pertama. Kalau kita lihat ranting yang pertama, 1/3 darab 2/3 darab 2/3. Okey. Disebabkan dia punya kemungkinan dia sama je, satu head, dua tail. So kita boleh darabkan dengan 3 kali untuk kita lebih mudah. Darab 3 sebab dia sama je. Okey, maka kita akan dapat 2/9. So dapat 2, bukan 2/9, 4/9. Maka shown. Okey, 5 markah. Okey, dari segi permarkahan, kalau kita buat 3 diagram ni dapat 3 markah. Jadi yang pertama, kita lihat betul tak? Yang pertama, K1. Kemudian yang kedua. Kemudian yang ketiga. Maksudnya bila buat 3 diagram, pastikan lengkap ya. Kita mesti ada 3 ranting, 3. Kemudian mesti ada nilai probability dia. Mesti buat macam ni. So labelkan probability ni pada ranting ni. Ini. Jangan tulis pada sini, 1/3. Tulis pada ranting. So K1, K1, K1. Dan di sini kita kira untuk tunjukkan 2 markah. Okey, kemudian soalan B pula. Baru digunakan X. Yang tadi kita tak boleh guna X. Soalan yang kedua ni baru digunakan let X be the number of head that appears. Maksudnya kita hanya ambil kira X tu merujuk kepada berapa bilangan head yang kita akan dapat. Find the probability distribution of X. Ini maksud dia kita kena cari semua nilai head yang kita akan dapat. Okey. Jadi kita boleh refer kepada tree diagram. Kita refer pada tree diagram. So kita bermula daripada X equal to 0. So refer pada tree diagram. Rujuk kepada yang tak dapat head langsung. Maksudnya kalau kita refer pada tree diagram, cari yang ranting yang kita perlu refer kepada T. Maksudnya satu pun tak dapat head. Maka kita boleh gunakan 2/3 darab 2/3 darab 2/3. Okey, kita kira ini dapat 8/27. Kemudian Px equals to 1. Kita hanya dapat head tu satu je. Jadi kita tak perlu kira sebab
Ini tadi daripada soalan yang A tadi. So terus kita salin je 4/9, tak perlu kira. Sebab ini kita dah kira daripada soalan A. Kemudian X sama dengan 2. Maksud dia kita hanya dapat head tu 2 kali je. Okey, head tu 2 kali. Kalau kita lihat ranting yang pertama, mungkin kali pertama dapat head 1/3. Ranting yang kedua pun 1/3. Yang terakhir itu adalah 2/3. Dan kalau kita refer kepada tree diagram, yang ini sama pattern dia untuk yang lain. So kita akan darab sebanyak 3 kali. Ni kalau kita kira ni dapat 2/9. Kemudian bila kita nak mencari X sama dengan 3 pula, maksud dia 3 kita akan dapat head. Maka kita akan ambil 1/3 multiply by 1/3, 1/3. So kita akan dapat 1/27. Okay. Ini adalah 3 markah. Okay. Jadi dari segi permarkahan yang pertama, okay, kita dapatkan X sama dengan 0. Okay, yang pertama. Kemudian ini kita lihat 2 lagi yang betul, K1. Okey, maksud dia ini K1 ni maksud dia 2 yang pertama betul tak? Okey, kemudian 2 yang berikutnya K1. So 2 markah. Kemudian jawapan akhir pastikan mesti dalam bentuk table, probability distribution. So ringkaskan dalam bentuk table. So jawapan akhir mesti tulis macam ni lah. Ni kalau kita tulis ni kita akan dapat J1. So jumlah markah adalah 3. Okey, soalan C. Okey, suppose a player wins RM3. Setiap kali dapat tail. Maksud dia setiap kali dapat tail ni dia akan dapat bayaran sebanyak RM3. Dan kita ada satu variable yang baru, Y is the profit. Okey, jadi untuk yang pertama ni, untuk Y sama dengan kosong, maksud dia tak akan dapat 1 sen pun. Maka ini kalau kita lihat table X tadi, kalau kita dapat X sama dengan 3. Kalau X sama dengan 3, maksud dia kita punya Y itu 0 lah, sebab tail tu tak dapat. So Y itu adalah 0. Okay. Maka nilai keberangkalan tu kita baca daripada table tadi, X sama dengan 3. X sama dengan 3 tadi adalah 1/7. Okay. Yang ini pula dia akan dapat RM3. Ini kalau X tu sama dengan 1. Okay. Bila X sama dengan 1, bila X sama dengan 2. Ini adalah X sama dengan 2. Maksud dia, bila X sama dengan 2, head tu kalau kita dapat 2, maka kita akan dapat RM3. Sebab 1 je tail, RM3. So RM3 kita refer kepada X sama dengan 2. X sama dengan 2 tadi 2/9. Selesai. Yang ini pula dapat RM6 jika X tu sama dengan 1. Sama dengan 1. Bila X sama 1, maka kita akan dapat 2 tails. Kita akan dapat 2 tails. Bila X sama 1, maksud dia kita akan dapat 2 tails. Okay. So dapat 2 + 3, 6. Jadi refer kepada probability X equals to 1. Ambil 4/9. Kemudian yang ni kita akan dapat RM3 kalau X tu sama dengan 0. Bila X sama dengan 0, maka tail tu kita akan dapat 3 kali. So 3 darab dengan RM3, 9. So yang ini probability refer kepada X sama dengan 0. So kalau kita buat ini K1 J1. Okay, K1 J1. Okey, kita lihat soalan C2 pula. Okey, soalan C2 kita nak mencari expectation of Y. Okey, expectation of Y ni maksud dia kalau soalan ni adalah soalan discrete, jadi kita gunakan summation of X by probability Y equals to Y. Okey, jadi kita terus ambil 0 multiply by 1/27, kemudian plus 3 multiply by 2/9, kemudian plus 4 multiply by, bukan 4, kita akan ambil 6 multiply by 4/9, and then plus 9 or multiply by 8/27. Ni kalau kita jumlahkan ni,
sama dengan 6. Okay, ini yang pertama. Okay, kemudian kita nak mencari variance. Kalau nak mencari variance, kita perlukan expectation of y squared. Okay, jadi kita kena kira lagi expectation of y squared. Okay, maka kita akan gunakan formula hampir sama dengan ini, tetapi kita gunakan yang pertama ni kena kuasa 2. So 0 squared multiply by 1 over 27, kemudian plus 3 squared multiply by 2 over 9, kemudian plus 6 squared multiply by 4 over 9, kemudian plus 9 squared multiply by 8 over 27. Okay, ini kalau kita jumlahkan ni, kita akan dapat nilai dia adalah 42. Okay, ni 5 markah. Okay, jadi yang kat sini markah dia adalah K1. Kita ambil nilai Y darabkan dengan probability dan kita dapat jawapan J1. Ini soalan yang pertama. Okay. Kemudian soalan yang kedua, kita perlu cari expectation of Y squared, K1. Okay, K1. Kemudian barulah kita cari variance. Okay. Kalau kita nak mencari variance, kita gunakan formula. Okay, kita boleh gunakan formula. Variance adalah, okay, kita refer kepada formula tadi. Variance adalah expectation of y squared. So kita ambil 42 tolakkan dengan min. Ini kamu refer kepada formula min dia. 42 tolak dengan min kuasa 2. Ini kalau kita kira, kita akan dapat jawapan dia adalah 6. Yang ini markah dia adalah K1, J1. So jumlah markah tu adalah 5. Okey, kita lihat soalan 7 pula. Okey, soalan 7 ini adalah soalan bab 10. Okey, yang ini adalah soalan normally distribute with mean with mu. Okey, maksud dia kita ada maklumat mean, mu dan standard deviation 6. Maksud dia mean dia adalah sama dengan mu dan standard deviation simbol dia sigma equals to 6 kg. Okey, sekarang ni kita diberi maklumat tambahan probability X less than 24 equals to 0.1587. Okey. Kemudian soalan yang pertama kita nak mencari mean. Okey, kita nak mencari mean. Okey, jadi kalau kita nak mencari mean, kita boleh gunakan maklumat yang pertama tadi. Jadi so kita boleh ambil probability X less than 24 equals to 0.1587. Okey, disebabkan ini adalah soalan normal, kita tukar dulu kepada Z. So kalau tukar kepada Z, ini 24 subtract to mean divide by sigma tadi adalah 6. Okey, equal to 0.1587. Okey. Ini kalau kita nak baca table, kita buat lakaran dulu. Okey, lakaran dia adalah yang ni. Okey, kemudian untuk less than, kalau kita nak ambil ni, katakan semua ni adalah K ni. Katakan ini semua adalah K, maka kita mesti ambil K itu mesti berada di sebelah kiri. Sebab bila saya guna less than, maka logik ini adalah nilai dia 0.1587. Kalau kita andaikan K kat sini, bila saya guna less than, dia lebih daripada 0.5. Maka salah lah. So K tak mungkin berada di sebelah kanan. Okey, jadi kalau kita nak guna table, kita ambil table, ambil bacaan 0.1587. Ini sebab kalau nak guna table, kita rotate. Okay, jadi kalau kita refer table, okay, from the normal table, okay, kita akan dapat bacaan probability Z more than nilai dia nilai dia adalah 1. Nilai dia adalah 1. Okay, yang memberikan jawapan 0.1587. Okay, jadi kalau kita nak kira kat sini, ingat walaupun table tu dia baca nilai K tu sama dengan 1, tetapi
asalnya dia berada di sebelah kiri. Maka jangan baca 1, kita baca negatif 1. Jadi K tu kita akan baca negatif 1. So yang ini kita akan ambil 24 tolak mu perkan dengan 6 samakan dengan negatif 1. Sebab K tu asalnya sebelah kiri. Kalau K tu asalnya sebelah kanan, terus kita ambil bacaan 1. Tapi kalau sebelah kiri, ambil je nombor tapi kena letak negatif. So kita proses, nanti kita akan dapat nilai mu tu adalah 30. Okey. Maka ini jawapan dia 3 markah. Jadi yang pertama kita tukar kepada Z 1 markah. Okey, kemudian kita samakan dengan negatif 1, kemudian selesaikan. Maka kita akan dapat 3 markah. Soalan yang kedua, hence. Maksudnya gunakan maklumat tadi. Min kita 30. Min kita 30. So saya boleh tulis kat sini. Kita punya maklumat X distribute by normal with mean 30 and variance, ataupun kita boleh gunakan standard deviation, kita kuasa 2 kan. Okay. So rujuk pada sini. So hence soalan dia adalah find the probability, okay, probability that randomly chosen set has weights of more than, maksudnya kita ambil more than 33. Okay, more than. Okay, terus kita tukar je kepada Z. Yang ini tak payah kita guna tukar kepada sisi sebab soalan ni memang asalnya ada normal. Okay, so tukar je pada Z. 33 tolak min divide by standard deviation 6. So kalau kita selesaikan ni Z more than, okay, kalau kita kira ini 3 1/2 ataupun 0.5. Ni secara kebetulan sama dengan kita punya table. So refer je pada table 3085. Markah dia ada 2. Jadi mudah je. Tukar kepada Z, kemudian baca table. So 2 markah. Kemudian kita lihat soalan yang kedua. Tadi kita punya normal tadi adalah min 30 dan variance kita boleh ambil 6 kuasa 2. Okay. Kita ambil yang sama. Okay, find the probability that a randomly chosen set will be separated. Okay, yang ini syarat dia adalah separated. Separated ni maksud dia menggunakan syarat less than 25. Okay, maka kita gunalah probability less than 25. Jadi untuk soalan yang kedua ni kita guna je syarat, walaupun dia sebut separated tapi dia ada syarat probability less than 25. So tukar je kepada Z. Tak perlu buat sisi sebab ini soalan normal. Asalnya memang normal. Tolak dengan min divide by 6. Kemudian kita akan gunakan Z less than. Ini kalau kita kira negatif 5/6. Negatif 5/6 lebih kurang negatif 0.83. Okay. Ini kalau kita nak baca table ni, kalau tak nampak kita buat lakaran dulu. Kita buat lakaran, yes. Less than, maknanya okay, kita akan ambil di sini. Less than, ini adalah nilai pada Z negatif 0.83. Nanti kita akan rotate, maka table tu kita akan rujuk 0.83. Maknanya secara kebetulan dia sama dengan probability Z more than 0.83. So refer kepada table, ambil je 0.83. Ini adalah 0.2033. Okay, ini pun 2 markah juga. Maka kalau kita convert to Z 1 markah, kemudian kita baca Z dan jawapan. Okay, 2 markah. Okey, kemudian soalan C pula. Okey, kadang-kadang soalan ni asalnya dia adalah normal normal. Dan kita lihat kita ada maklumat N 5. So kita boleh gunakan N kita 5. Okey, kemudian kita bila ada N dia mesti ada P. Sebab kalau binomial dia mesti ada N, dia mesti ada P.
Okey, sekarang ni P ni nak ambil yang mana? So kita refer kepada syarat separated tadi. Tadi kita dah kira tadi. Separated. Separated daripada soalan B2 tadi. Okey, maka kita akan ambil nilai P itu adalah 0.2033. Sebab yang probability separated ni kita dah kira daripada soalan ini, kita dah kira daripada soalan B2 tadi. Kita boleh rujuk kepada jawapan B2. So kita ambil P itu adalah 0.2033. Okey, kemudian soalan nak find the probability that all the sets are to be separated. Maksud dia probability, kalau all tu maksud dia 5 lah. Okey, yang ini kita hanya boleh guna formula binomial je. So 5C5, kemudian P 0.2033 kuasa 5. Kemudian Q adalah 1 tolak 0.2033, kita akan dapat 0.7967 kuasa 0. Ni kalau kita kira ni kita akan dapat 0.00035. Okey. So jawapan dia adalah 3 markah. Okey. Jadi 3 markah ni maksud dia maklumat yang pertama. Kita ada N tu 5, P itu adalah 0.2033. Kemudian gantikan ke dalam formula dan jawapan. Okey. Okey, kemudian soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua, kita nak at least, maka gunakanlah probability at least more than or equals to 4 to be separated. So kita kira ni. Okey, yang ini, okey, yang ini, okey, at least. Okey, untuk yang ni kita boleh gunakan lebih besar daripada 4. Maksud dia kita boleh gunakan formula Px sama dengan 4, kemudian tambahkan dengan Px sama dengan 5. Sebab N kita paling tinggi 5. So setiap ni kita gunakan formula 5C4 0.2033 kuasa 4, kemudian 0.7967 kuasa 1. Kemudian kita teruskan lagi, tambah 5C5 0.2033 kuasa 5 dan 0.7967 kuasa 0. Okey, ni nanti kamu kira, jumlahkan. Akhir sekali kita akan dapat 0.0072. Okey, 0.072. Okey, ya ini 2 markah saja. Maka ini K1 dan J1. Okay, gunakan formula ada 2, Px sama dengan 4 dan Px sama dengan 5. So 2 markah. Okey, kemudian soalan D. Okey, soalan D ini kita lihat N kita dah jadi 100. Jadi N adalah 100. Okey, kemudian dia masih bincang separated. Maka gunakan probability yang sama tadi. Probability separated tadi adalah 0.2033, sama. Kemudian find the probability that between, so X between 20 and 30. Okey, ini asalnya adalah binomial. Ini adalah asalnya binomial. Ini adalah X distribute by binomial with 100. Bila nampak je N tu lebih daripada 50, maka kita akan approximate to normal. Jadi tukar kepada pengiraan normal. Normal with mean. Okay, mean ni kita darab lah 100 darabkan dengan 0.2033. Okay, mean kita ni adalah 20.33 lebih kurang. Kemudian yang kedua ni variance. So 100 darab 0.2033 darab dengan 0.7967. Maka kita akan dapat nilai dia 16.2. Okey. Disebabkan soalan kita ni ada asalnya adalah binomial, maka kita perlu buat sisi. Jadi sebelum tukar pada Z, kita kena buat sisi dulu. So saya buat sisi dulu.
Okey, ini rujuk kepada nota. Kalau tak ada sama dengan, sebelah kiri ni nak gunakan sisi, dia mesti tambah 0.5. So dapat 20.5. Kemudian sebelah kanan tolak 29.5. Okey. Kalau katakan kaedah yang kedua, kalau dua-dua sama dengan, maka sebelah kiri tolak 0.5, sebelah kanan tambah 0.5. Kalau tak ada sama dengan, terbalik. Okay. Yang kiri tambah 0.5, yang kanan tolak 0.5. Okay, so daripada situ baru kita tukar kepada Z. So tukarlah pada Z. Probability 20.5 tolak dengan 20.33 divide by square root of 16.2. Okay, ini less than Z. Kemudian less than 29.5 tolak 20.33 divide by square root of 16.2. Okay, nanti kita selesaikan. Akhir sekali kita akan dapat 0.04. 0.04 less than daripada Z less than 2.28. Okay. Kemudian kalau kita lihat dua-dua positif Z ni, maka kita akan ambil kiri tolak kanan. Maksudnya bacaan table kiri tolak kanan. Sebab table baca lebih besar. Okay. So kita guna table probability Z more than 0.04 subtract to probability Z more than 2.28. So ini ikut pada table. So kita akan dapat jawapan dia adalah 0.4727. Okay. 0.4727. Okey, yang ini adalah 5 markah. Jadi dari segi pemarkahan kita tukar kepada normal. Ini B1. Okey, kemudian kita perlu buat sisi. Okey, sisi. Kemudian tukar kepada Z. So 1 2 3, kemudian tukar kepada Z. Kemudian baca daripada table. Dan akhir sekali adalah jawapan. Okey, 5 markah.